Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dalam pengajian kita, hikam kita. Semoga para jemaah sekalian mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam kepada ustaz. Jadi insya-Allah kita masih lagi dalam pengajian kita hikam ini, dan kita masuk ke dalam matan yang lebih kurang 15 rasanya. Jadi selamat datang semua, di mana saja kamu berada. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi di dalam matan hikam ini kita ambil balik pada muka surat yang ke-10. Muka surat yang ke-10, dan baris yang bawah. Maknanya baris daripada bawah tu, 4 baris daripada bawah. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, faman ra'a al-kauna wa lam yashhad fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujud al-anwar. Maksudnya, maka barang siapa melihat kaun, barang siapa yang melihat alam, melihat dunia, kita kata barang siapa yang melihat dunia padahal tiada dipandangnya pada hak Allah Ta'ala, maka barang siapa yang melihat dunia ataupun melihat alam, maka tidak dipandangnya Allah. Contoh macam mana? Contoh, kalau kita melihat bukit, kita hanya sekadar melihat bukit, hati kita langsung tidak ingat kepada Allah. Maka ini orang yang dikatakan bahawa hanya memandang kepada alam. Ini memandang kepada alam yang membawa kepada hati yang gelap. Kerana ketika mana dia memandang alam, dia lupa kepada Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Maka kalau kita melihat sungai, laut, bukit, gunung, ganang, semua yang indah itu, kita mengatakan indah, tetapi di dalam hati kita tidak hidup mengingati Allah Ta'ala. Maka inilah maknanya seseorang yang memandang, tidak ada berfikir, tidak ada tafakur. Maka siapa yang begitulah keadaan dia. Sesiapa yang memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memandang alam padahal tiada dipandangnya hak Allah Ta'ala dalamnya, padanya, pada alam tadi dia tidak memandang pun. Maknanya dia melihat kepada gunung, tak melihat bahawa di sebalik gunung itu ada yang mencipta gunung. Maka dalam keadaan macam itu, dia lupa kepada Allah. Atau kepadanya, di dalam alam tadi ada Allah, ataupun pada Allah Ta'ala itu mencipta alam. Maknanya lalu dikatakan bahawa sama ada sebelumnya kepadanya atau dahulunya sebelumnya. Selamat datang Mama Hasul, Abdul Rahim dan semua yang bersama dengan Ustaz malam ini. Maka maksudnya begini, maksudnya dia memandang alam dan dia lupa kepada Allah Ta'ala, sama ada sebelum ataupun selepas. Jadi sebelum macam mana? Maknanya ketika mana dia memandang alam, kemudian dia lupa kepada Allah, ataupun dia memandang alam, kemudian baru dia ingat Allah. Jadi dalam keadaan sama ada dia melihat, maka ada orang yang dia melihat alam sekadar alam, habis. Jadi alam maknanya hanya alam, lupa pada Allah. Inilah orang yang gelap hatinya. Yang kedua, dia melihat alam, dia melihat gunung, bukit, tetapi di sebalik gunung, bukit itu adanya Allah yang menciptakan. Jadi alam baru Allah.
Maknanya. Yang kedua, yang ketiga itu sebelumnya ataupun selepasnya. Dia melihat alam, maknanya melihat, dia mengingati Allah. Allah dulu. Kemudian baru dia melihat alam. Oh, hatinya sentiasa ingat Allah, maka dia melihat alam, di sebalik alam itu ada Allah. Dia bermakna ingat Allah, melihat alam, ingat kembali Allah dahulu dan kemudian mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak berlaku. Kalau tidak berlaku begitu, maknanya dia hanya melihat sama ada terdahulu kemudian, maka sebenarnya telah menegahkan akan dia ketiadaan pandang dengan demikian itu. Jadi orang yang macam itu, dia melihat alam tapi tidak melihat mengingati Allah. Sama ada dia tengok alam, lupa pada Allah sebelumnya ataupun selepasnya. Jadi dengan arti kata, sebelumnya macam mana? Sebelum dia memandang alam, hatinya sudah ingat Allah. Tiba-tiba dia memandang alam, lalulah lagi dia ingat Allah Ta'ala. Ini orang yang kedudukannya sudah menjalani jalan suluk kepada Allah. Maka demikianlah. Hari ini masalah pada kita adalah apabila kita memandang kepada alam, memandang gunung, ganam, bukit, tetapi kita melupai Allah. Ini bermakna apa? Bermakna hati kita terhijab. Hijab, sedangkan Allah Ta'ala itu sentiasa bersama dengan kita, dekat dengan kita sebenarnya, tetapi kita tak nampak. Kenapa tidak nampak? Sebab kita ditutupi oleh kegelapan. Kadang-kadang tiang itu berada di hadapan mata, tetapi kenapa tak nampak? Kerana gelap. Gelap itu sebenarnya, adakah bila gelap tiang itu tak ada depan mata? Tetap ada, hanya tak nampak. Sebab apa? Sebab gelap. Maka demikianlah kita hari ini. Allah itu ada bersama kita, tapi tak nampak. Walaupun sudah ditunjuk alam, sudah dilihat gunung ganang, tetapi tidak nampak Allah Ta'ala. Tidak ada Allah di sebalik alam itu. Maka ini bermakna apa? Bermakna orang itu terhijab dia dengan Allah. Maka menegah akan dia ketiadaan pandang. Maka tak nampak dia akan Allah Ta'ala tadi. Walaupun sudah melihat alam, maka tertegah dia dengan ketiadaan pandang. Yang demikian itu akan wujud. Kenapa? Tak nampak dia. Kerana apa? Kerana hatinya tertutup. Hatinya tertutup kepada Allah. Maka yang demikian itu akan wujud anwar yang membukakan daripada haqaiq anwar, hakikat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya apabila seseorang itu hatinya sudah gelap dengan dosa, maksiat dan seumpamanya, bila hati gelap maka sudah tidak lagi memandang Allah. Sedangkan alam ini dapat dilihat dengan cahaya Allah. Mata kita dapat melihat alam dengan cahaya Allah, tetapi hati kita tidak dapat melihat Allah. Kenapa tidak dapat melihat Allah? Kerana hati kita ini gelap. Gelap dengan dosa-dosa yang ada pada kita. Oleh kerana itu, manusia itu ada yang memandang tetapi melupai Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini orang yang tertegah daripada cahaya hatinya dibuka dan tertegah daripada mendapat hakikat pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni maka keterangan dia apa dia? Dia kata yang pertama, barang siapa melihat dia akan alam. Ni penerangan dia. Barang siapa yang melihat ia akan alam, dia melihat, ni yang pertama, dia melihat alam. Saya contohkan alam ini adalah bukit bukau lah contoh, ataupun gunung-gunung. Maka tiada memandang ia akan Allah dalam kaum itu, dan dia tidak memandang kepada Allah yang mencipta alam. Sebagaimana kita tengok, ada satu rancangan dia panggil National Geographic. Maka pengkaji alam ini ada yang mengkaji binatang. Dia mengkaji binatang sampai banyak maklumat tentang binatang tersebut.
namun hatinya terhijab sebab tidak sampai kepada yang mencipta binatang. Maka Allah Ta'ala berfirman, wasyamsu tajri limustaqarril laha, sesungguhnya matahari itu bergerak di atas paksinya. Matahari itu bergerak di atas paksinya, maka itu kajian manusia akan dapat begitu. Oh, bergeraknya matahari. Tetapi orang yang ada mata hati, dia akan ada lagi ayatnya, zalika takdirul azizil alim. Itulah dia kekuasaan Allah Ta'ala. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka dalam keadaan macam itu, manusia ini tidak memandang kepada Allah yang mencipta, sedangkan alam kaum ini, alam itu yang menjadikannya, Allah yang menjadikannya, dan yang memerintahkannya, Allah yang memerintahkannya. Segala yang bergerak kita tengok, matahari bergerak sampai masa matahari terbit. Setiap masa tengok jam pukul berapa, masa ni matahari terbit, esok pun masa yang sama, lusa pun masa yang sama. Tengok matahari tenggelam, tengok pukul berapa matahari tenggelam, besok pukul tu juga matahari tenggelam. Begitulah maknanya. Siapa yang mengatur? Maka yang mengatur Allah Ta'ala. Tapi bagaimana manusia itu melihat alam tetapi melupai yang mengatur alam itu, yakni Allah Ta'ala. Ini adalah kesan daripada dosa-dosa. Ini adalah kesan daripada maksiat hati. Ini adalah kesan daripada seseorang itu tidak berzikir kepada Allah. Dan ini juga kesan kepada seseorang itu tidak bertaubat daripada dosa-dosa, sehingga dia melihat alam, tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak memandang kepada Allah yang ada pada alam tersebut, yakni Allah yang mencipta alam itu. Maka inilah yang perlu seseorang itu mengetahui keadaan hati dia. Baik. Dan sehingga diketahui segala fi'ilnya itu di dalam af'al Allah. Sehingga sepatutnya dia memandang kepada Allah, sehingga dia mengetahui segala perbuatan dia itu adalah daripada perbuatan Allah, af'al Allah, sehingga dia memandang alam ini, segala pergerakan alam ini adalah daripada perbuatan Allah, af'al Allah Ta'ala. Baik, siapakah yang menjadikan berlakunya gempa bumi? Allah. Ini perbuatan Allah. Yang menjadikan gempa bumi itu Allah. Jangan buat kajian lah. Macam-macam orang buat kajian. Gempa bumi ini sebab begini-begini. Ya, benar. Maknanya, tetapi hakikat yang sebenarnya, orang yang beriman, maknanya dia bukan sampai kepada sebab saja, sampai kepada musabbib, yakni sampai kepada Allah yang mengaturkan akan segala-galanya. Jadi di sinilah sifat orang yang beriman kepada Allah. Yang memberi sihat itu Allah, yang menyembuh itu Allah, tidak terhijab dia, bahkan terbuka memandang kepada Allah. Maka satu Nabi Musa, kalau tidak silap, dia sakit. Tengok Nabi Musa sakit. Bila Nabi Musa sakit, dia mengadu pada Allah, ya Allah, aku sakit, katanya. Lalu Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Musa, wahai Musa, kamu pergi di satu tempat, kamu ambil bahan-bahan ini, kamu jadikan obat. Maka Nabi Musa AS pun pergi. Bila Nabi Musa AS pun pergi, mengikut perintah Allah, ambil bahan-bahan tersebut, jadikan obat, maka dimakan yang obat, sembuhlah dia. Sembuh dia. Maka sihatlah Nabi Musa AS. Selang beberapa lama, Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa itu sakit lagi. Jadi bila sakit yang sama, Nabi Musa terus pergi mencari obat. Cari bahan-bahan macam dulu, kemudian buat obat, makan obat. Tetapi tidak sembuh. Tidak sembuh dia. Lalu dia berkata, ya Allah, aku sakit. Dahulu aku makan obat sebagaimana yang engkau ajar, maka engkau sembuhkan. Hari ini aku makan obat. Dulu aku makan obat, engkau sembuhkan. Hari ini aku makan obat sebagaimana yang engkau ajar, tetapi maknanya engkau tidak sembuhkan. Allah berkata, wahai Musa, dahulu ketika mana engkau sakit, engkau terus merujuk pada aku, merujuk pada Allah.
Mengadu kepada Allah Ta'ala, pergantungan kepada Allah itu kuat. Tetapi hari ini bila sakit terus rujuk kepada obat. Pergi kepada obat dahulu. Maka dengan sebab itu aku tidak sembuhkan kamu. Akhirnya Allah Ta'ala sembuhkan Nabi Musa alaihissalam. Apa maknanya? Maknanya mengajar kepada kita pegangan ahli sunnah wal jamaah. Pegangan ahli sunnah wal jamaah, walaupun kita tengok berlakunya tanah runtuh contohnya, walaupun kita tengok berlakunya tsunami contohnya, walaupun kita tengok berlakunya gempa bumi contohnya, tak kira lah alam bencana alam apa-apa, walaupun kita kata berlakunya tanah runtuh sebab tanah itu mendap, hujan turun lebat, kemudian tidak ada alat-alat seperti batu-batu besar yang boleh mengukuhkan ataupun rumput-rumput yang tu, maka dengan logika akal tadi, maka kita lihat bahawa berlakulah tanah runtuh. Maka inilah maknanya hanya memandang pada zahir. Tetapi hakikat yang sebenar orang yang beriman kepada Allah memandang semuanya itu adalah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, daripada afal Allah. Maka pandanglah kamu kepada sesuatu, baik alam ataupun pada diri kamu, sehingga kamu memahami di balik itu adanya Allah, ataupun sampai kamu memahami hakikat sebenarnya itu Allah. Sebab itulah kita tidak ada ilmu, Allah beri ilmu. Kita tidak ada kekuatan, Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Tapi manusia kalau dia terhijab, apa dia kata? Dia kata semuanya itu berlaku di atas kebijaksanaan saya. Maka di sini terhijab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada sah daripadanya berjabat atas segala fi'alnya. Tiada sah daripada pegangan itu. Yang kamu berjabat, berpegang atas segala fi'ilnya, berpegang atas segala perbuatannya. Jangan tengok alam sekadar alam sahaja. Maknanya melihat kepada zahir dia sahaja, maka tiada sah pegangan i'tikad begitu. Maka manusia ini bahaya duduk dalam syirik kepada Allah. Kecuali orang-orang yang dikeluarkan daripada kesyirikan. Dengan sebab itu kita disuruh banyakkan ucapan la ilaha illallah. Kenapa kita disuruh banyak ucapan la ilaha illallah? Sebab kita nak nafikan selain pada Allah ni, dan kita nak isbat pula yang sebenarnya Allah. Oleh kerana tidak ada pengisian dalam hatinya la ilaha illallah, kadang-kadang kita tidak menafikan, kita mengisbatkan diri kita, tidak menafikan. Sepatutnya kita menafikan selain daripada Allah. Jadi di sinilah matan ini memberitahu kamu kena bertafakur, jangan sampai kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atau kamu tidak memandang kepada yang mendirikan pada yang wajib, mendirikan pada yang wajib dan atasnya mengasihinya, sehingga ghalib, yakni kebiasaan ia kepada segala bahagiannya dalam segala hak Tuhannya. Maknanya sepatutnya kamu kena memahami segalanya di sebalik alam itu ada Allah, sehingga mewajibkan kamu ini benar-benar meyakini Allah. Dan Allah memerintahkan kamu mengasihinya, mengasihi Allah Subhanahu wa taala, kerana tidaklah yang memberi makan itu kecuali Allah. Tidaklah yang memberi makan kepada kamu kecuali Allah, tidaklah yang memberi nikmat kepada kamu kecuali Allah. Maka Allah suruh kamu mengasihinya dan mewajibkan kamu agar benar-benar berpegang dengannya, dengan Allah Ta'ala. Maka ingat, jangan kita lupa Allah. Kadang-kadang kita ini maknanya melupai Allah Ta'ala yang memberi nikmat kepada kita. Maka saya contohkan kebetulan kita susah sungguh. Kita susah sungguh. Contoh kebetulan. Alhamdulillah tak susah Alhamdulillah, tapi contoh susah sungguh lah. Ini contoh saja. Contoh susah macam mana nak kata, tiba-tiba dalam keadaan kita susah, tiba-tiba datang satu orang yang ada harta banyak.
ada harta yang banyak, ataupun satu orang yang kaya, lalu dia pun berkata kepada kita, kamu jangan susah, maka segala kesusahan kamu aku akan tanggung, kata dia. Kamu tak perlu susah, segala keperluan kamu akan aku tanggung. Maka kita akan, apa kita kata, kita ucap terima kasih, kita kata kita tak akan lupa pada dia. Sebab apa? Dia beri nikmat pada kita. Kenapa kita tak lupa dia? Sebab dia beri nikmat pada kita. Dia bagi duit pada kita contohnya, dia bagi hadiah pada kita contohnya. Lalu Allah mengatakan, bagaimana kamu boleh melupai aku? Boleh melupai aku, sedangkan segala nikmat yang ada pada kamu itu datang daripada aku, yakni daripada Allah. Macam mana kamu boleh melupai Allah Ta'ala? Sehingga Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah sedangkan kamu daripada tiada kepada ada? Allah lah yang menciptakan kamu. Maka yang kedua satu orang yang pertama tadi dia memandang alam, lalulah dia melupai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang pertama. Mereka yang mengambil dalil daripada alam ini, sehingga nampak jelas, semuanya nampak kepada alam, sehingga kelihatan dalam pandangan mereka bahawa tidak ada sesiapa pun yang ada dalam alam ini. Maknanya itu dikatakan bahawa ini peringkat. Kadang-kadang ada orang tu hanya melihat alam semata-mata, dan sehingga dia terhijab dia daripada memandang Allah. Orang ini orang kena mujahadah dia untuk memandang dia kepada Allah Ta'ala, dan dia kena mujahadah dengan secara bersungguh-sungguh supaya hatinya terbuka bahawa memandang kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang pertama, terhijab. Siapa kita? Kebanyakan kita sebenarnya begitu. Kadang-kadang dapat nikmat, lupa kepada pemberi nikmat. Itulah yang berlaku. Mendapat nikmat, lupa kepada pemberi nikmat. Ini orang yang memandang alam itu dalam keadaan terhijab. Dia adalah orang yang perlu mujahadah dengan bersungguh-sungguh untuk membuka pintu hati dia. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahawa dia ini kadang-kadang dia ini terhijab daripada memandang bahawa Allah yang sepatutnya wajib seseorang itu mengasihi Allah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala lah yang memberi segala-galanya. Baik, pagi tadi makan apa para jemaah? Contohnya nasi lemak. Okey, baik. Kita makan nasi lemak pagi tadi. Okey, baik. Siapa yang bagi kita nasi lemak? Isteri saya masak, contoh. Isteri saya masak. Ada kata mak saya masak, maka orang akan nampak yang memberi rezeki tu mak dia. Maknanya. Ataupun orang yang beri makanan kepada dia. Sedangkan kamu kena sedar, kamu makan nasi itu daripada mana? Daripada isteri kamu masak ataupun mak kamu masak. Mak kamu ini dia masak nasi tadi, buat nasi lemak, dia ambil mana beras? Dia ambil di kedai. Kedai itu ambil daripada mana? Ambil daripada lori hantar. Lori hantar ambil mana? Daripada kilang. Kilang ambil daripada mana? Daripada sawah padi di bendang-bendang yang besar. Dah orang benda besar tu, kilang tadi ambil daripada siapa? Daripada petani. Petani itu ambil daripada mana? Kata petani, aku hanya menanam sahaja. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Apabila aku tanam, Allah turunkan air hujan, lalu ditumbuhnya tanaman. Ada petani duk fikir beras besar mana nak keluarkan? Tak ada. Maka yang menumbuhkan siapa? Yang menumbuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Tidak ada jawatan petani mesyuarat nak tumbuh ke tambah tumbuh. Yang menumbuhkan Allah Ta'ala, bermakna yang memberi rezeki Allah. Jadi ada orang bila mana sahaja dia mendapat rezeki, dia terus memandang kepada Allah. Tetapi ada orang dia tak sampai kepada Allah. Ada orang makan mi goreng, dia pun kata
sedap sungguh mi goreng. Tapi ada orang makan mi goreng, dia kata pandai sungguh tukang masak. Kan tak sama kan? Orang yang memandang kepada mi maknanya dengan orang yang memandang sampai kepada tukang masak. Gitu gambarannya. Harap-harap boleh memahaminya. Maka baik, sepatutnya dia memandang kepada Allah yang memberi segala-galanya, yang sehingga mewajibkan atas dia ini mengasihi Allah Ta'ala. Sebab segala-galanya Allah beri kepadanya, segalanya milik Allah. Maka dikatakan hingga ghalib, iaitu kebanyakan kepada segala bahagiannya di dalam segala hak Allah, sehingga dia kena rasa segala bahagiannya itu semua datang daripada hak Allah Ta'ala. Segala, semuanya, semua bahagian itu dia dapat merasakan semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal syukur dan ubudiyah yang mewajibkan dia dalam keadaan bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang nikmat, Allah Taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi kecuali atas Allah menanggung rezekinya. Maknanya Allah memberi rezeki kepada kita semua. Lalu dengan rezeki itu kita perlu ubudiyah. Lalu Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Seandainya kamu bersyukur dengan nikmatku, maka aku akan tambah akan nikmat kamu. Jadi dengan jalan macam mana nak bersyukur? Nak jalan bersyukur dengan lalu bertafakur. Bertafakur mendatangkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertafakurlah kamu sehingga terbuka hati kamu, sehingga kamu melihat betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah. Saya suka menyebut perkataan Allah Maha Baik, Allah Maha Mulia. Allah Maha Baik, Allah Maha Mulia. Lalu orang kata, "Ustaz, saya banyak sungguh ujian." Kenapalah? Rasa-rasa tak ada lah saya paling berat. Kan Allah kan baik, kenapa Allah timpa ujian? Maknanya begitu. Jadi sebenarnya kita tidak faham. Tidak faham. Dan segala ujian itu tanda Allah Ta'ala kasih kepada kita, kerana tidak ditimpa ujian kecuali untuk mengingatkan kita kepada Allah. Baik, kita tengok. Maka dia kata hal keadaan dia bersyukur pada ubudiyah tadi, maka tiada tinggal baginya syahwat. Maka sehingga lupa dia akan syahwat. Maknanya apa bukan lupa? Maknanya sudah tidak mengikuti kehendak nafsunya, kecuali mengikut kehendak Allah. Baik, maka dua Yang pertama, tengok pada alam, lupa dia. Maknanya patutnya dia tengok alam, dia kena mengetahui bahawa dia melihat alam, dia kena tahu apa dia. Alam itu Allah mengatur, Allah yang mencipta. Satu. Yang kedua, dia melihat kepada segala nikmat. Segala nikmat. Tadi melihat alam, yang kedua melihat nikmat. Maka bila dia melihat nikmat, dia perlu merasa bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan main-main, nikmat ini besar. Ada satu orang ahli ibadat. Dia beribadat beratus tahun beribadat. Ni umat Nabi terdahulu. Lalulah diceritakan bahawa beliau ini, Allah berkata kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku." Lalu dia berkata, "Ya Allah, Engkau masukkan aku dalam syurga dengan rahmatmu. Aku inginkan Engkau masukkan dalam syurga dengan ibadatku." Dengan ibadatku, katanya. Lalu Allah Ta'ala kata, "Baiklah, timbangkan amal ibadatmu." Maka ditimbang amal ibadat. Diletakkan amal ibadat di pada satu neraca. Timbangan dia satu neraca, diletakkan satu ibadat dia, amal ibadat diletakkan pada satu neraca, maka beratlah amal ibadatnya sebab dia tidak buat maksiat. Tak macam kita ni banyak maksiat. Saya yang menyampaikan ini banyak maksiatnya sebenarnya. Lalu dikatakan bahawa ibadat yang dia buat tadi diletakkan di atas pada satu neraca, kemudian pula
Satu neraca lagi, Allah hanya letakkan nikmat mata saja. Tak masuk lagi nikmat lain. Nikmat lidah, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat tangan, kaki dan seumpamanya. Allah tak letak lagi nikmat lain. Allah hanya letak nikmat mata saja. Nikmat mata itu bila ditimbang lebih berat daripada ibadatnya yang ratusan tahun. Terkejut, dia tahu. Maknanya, berarti Allah Ta'ala mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu hitung. Baik, yang pertama melihat alam. Sepatutnya melihat alam, ingat Allah. Yang kedua, melihat nikmat. Sepatutnya melihat nikmat, ingat Allah. Tetapi melihat nikmat lupa kepada Allah. Inilah persoalan kita. Maknanya. Baik, sepatutnya dengan melihat alam ini membawa kepada kita, melihat nikmat ini membawa kita ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga macam mana tiada lagi syahwat mengikut kehendak nafsunya kecuali tunduk kepada perintah Allah. Ataupun dahulunya, yang dahulu atasnya dalam wujud, ataupun dia kena melihat dahulu daripada alam tadi, ataupun kita kata dia kena melihat akan diri dia lah. Cukup dah. Tadi melihat nikmat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, bapamu tak lihat. Pada diri kamu. Tadi kita tengok nikmat, Allah Ta'ala tumbuhkan tanaman. Mula kita tengok alam dia. Yang pertama tengok alam. Tengok cipta alam, tafakur cipta. Ya Allah, Engkau jadikan awan. Engkau jadikan awan. Awan berkumpul, turun air hujan. Maknanya melihat kepada kebesaran Allah. Lalu tumbuh air hujan, turun, Allah Ta'ala turun. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan matahari. Dengan matahari itu ada proses fotosintesis. Maknanya apa ni fotosintesis ni? Maknanya dengan ada matahari boleh proses tumbuhan dalam untuk menjadikan pertumbuhan tanaman-tanaman. Maka dijadikan alam. Dijadikan melihat alam tadi. Allah indah sungguh Allah menjadikan air laut. Allah indah sungguh Allah menjadikan bukit, gunung, ganang dan seumpamanya. Di sebalik itu sampai kepada mengingati Allah. Tak ingat juga tengok alam, tak ingat juga matahari, bulan, tak ingat juga Allah. Tengok yang kedua. Daripada mula tengok alam, nampak awan. Awan turun air hujan. Turun air hujan. Kata kita ni kalau tengok air hujan dapur kita nampak kena akak baju je, buat hujan tu je kita nampak. Sedangkan kita kena melihat Allah Ta'ala Maha berkuasa. Hujan itu rahmat. Turun air hujan tadi, maka Allah tumbuhkan tanaman, sabit tanaman, sabit turun air hujan. Itulah Allah memberi kita rezeki. Kalau hujan tak turun, tak ada makanan kita. Betul tak? Tak ada makanan. Padi pun tak ada, buah pun tak ada maknanya. Tapi hujan turun, maka kita dapat makan. Maka ketika itu kamu kena tengok, ya Allah, Allah memberi nikmat. Maka yang kedua, melihat nikmat yang Allah beri. Seperti makanan, buah-buahan Allah Ta'ala beri kepada kita. Ingat tak? Ya, tak ingat juga. Yang kedua dah beri dah dua jalan. Masuk yang ketiga. Yang ketiga, tengok diri kamu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya Allah, Allah Ta'ala jadikan kita mata, telinga, hidung, kaki dan seumpamanya. Ada orang comel, ada orang yang tak comel. Saya ni yang tak comel. Maknanya ada orang gagah, ada orang lemah. Kita ni orang yang lemah. Maknanya ada orang yang apa dia panggil ada orang yang hebat, ada yang tidak hebat. Kita ni tidak hebat, tapi nak bagi tahu Allah Ta'ala jadikan. Maka lihat pada diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka duduk kepada diri kamu, tengok akan nikmat-nikmat Allah. Kan kita dah cerita tadi, nikmat mata saja pun tak boleh nak banding dengan ibadat-ibadat yang begitu banyak. Maknanya sebab itulah nak beritahu Allah Maha baik. Dia bagi mata pada kita. Siapa nak jual mata dia? Tak ada orang nak jual. Letaklah berlori-lori harta benda pun nak untuk menjual dua biji mata ni tidak akan jual. Kenapa? Menyedari nikmat Allah Ta'ala begitu hebat. Maka sepatutnya bila kita tahu Allah baiknya, Allah Ta'ala beri nikmat, beri makna kejadian yang indah, tangan, kaki dan seumpamanya itu, maka di situ sepatutnya
hati kamu memandang di sebalik nikmat itu ada Allah. Maknanya tiga lah kita bagi cara kita nak bertafakur ini, supaya maknanya kerana wajib wujudnya pada zatnya, tiada bagi yang lainnya, kerana pada Allah Ta'ala itu, pada diri kita, pada wujud kita ada zat Allah. Betul tak? Pada tubuh badan kita bolehlah kita gerakkan jari. Bila kita gerakkan jari tu, daripada mana kita boleh gerakkan jari? Daripada Allah yang menggerakkan, Allah yang memberi kekuatan. Maka lihatlah akan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri pada diri kamu, pada diri kamu. Jadi bila merenung kepada diri ini, maknanya itu jalan tafakur kepada Allah. Jangan sampai kamu terhijab. Jangan sampai kamu terhijab, maknanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terdahulu ataupun yang kemudian, seperti bahawa dipandangnya akan kekalnya. Kemudian daripada fana kaun, kemudian daripada fananya kaun, kerana ia yang menjadikan tiada satu dan yang menilai ia. Ataupun yang keempat, mereka fana, lenyap daripada memandang apa jua pengkabaran ataupun apa sahaja keadaan pandangan mereka itu hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi dikatakan bahawa baik ada yang melihat alam baru melihat Allah, ada yang sudah tidak lagi memerlukan alam, sudah melihat Allah. Itu macam mana? Itu maknanya sudah tidak lagi maknanya tidak lagi melihat kepada alam, hatinya sudah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah maknanya keadaan kita. Ini kesimpulan kita nak bagi tahu kebesaran Allah. Tafakurlah kamu kepada Allah Ta'ala, kepada alam ini, supaya kamu ini menyedari akan kebaikan Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu sudut. Ada sudut yang lain pula memandang bahawa mereka mengambil dalil daripada alam ini sehingga nampak jelas dan kelihatan dalam pandangan mereka bahawa tidak ada sesiapa pun yang ada di alam ini melainkan Tuhan punya alam. Maka ini pandangan sudut lain pula. Yang pertama dikatakan bahawa mereka mengambil dalil alam ini, dengan alam ini adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sudut lain. Tadi sudut apa yang kita nak tafakur. Maka saya membahaskan tadi, yang pertama kita tafakur kepada alam. Alam, yang kedua kepada nikmat, yang ketiga pada diri kita sendiri, yang keempat sudah tidak lagi memandang kepada ketiga-tiga itu, sudah melihat kepada Allah. Itu satu sudut. Sudut yang lain perbahasan kita adalah mereka mengambil dalil alam, dia melihat alam, melihat bumi, melihat gunung ganang ini, maka dia tahu adanya gunung ganang ini, adanya Allah Ta'ala. Ini sudah ahli tafakur. Berbeza dengan tadi. Kan bahawa tadi tengok gunung, tengok alam, tak ingat lagi Allah. Tengok nikmat, dia lupa lagi Allah. Yang ketiga, apa dia lagi? Yang ketiga, apa dia ni? Tengok diri pun lupa pada Allah. Ni hak lupa. Ini kita perbahasan kita pula, orang yang ingat kepada Allah. Selepas kamu bertafakkur, ada 4 golongan. Ada 4 golongan. Maka apa dia? Maka dia kata, yang pertama mereka mengambil dalil alam ini. Ini yang ingat. Dia tengok alam ini, dia tahu alam ini ada Tuhan punyanya, yakni Allah Ta'ala. Ini dipanggil mustahis mujahadah. Okey. Yang kedua macam mana? Yang kedua mereka melihat kepada hakikat ilmu. Baik, kita baca sikit. Kita baca sedikit. Dan adalah yang 4 perkara ini hal jalan nazar, jalan memandang mereka itu, dan jalan mengambil dalil mereka itu, yang jadi daripada syuhud segala orang yang ahli tarik dan makrifah mereka itu. Okey, yang ada 4 perjalanan. Ada 4 perjalanan. Tadi 4 perkara yang yang ditafakurkan lagi. Terus yang keempat tafakur Allah, terus melihat Allah. Alam, nikmat,
diri sendiri Allah Ta'ala. Maka nampaklah dia Allah. Nampak Allah ni yang pertama, dia melihat alam, maka di sebaliknya ada pencipta. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka melihat ke arah hakikat ilmu. Ini melihat, dia bertafakur, lalu dia melihat alam. Ketika itu akan nampaklah, dia tak kata alam, dia kata itu ilmu Allah. Sebelum wujudnya alam ini, dengan fikir dan perasaan hati, jadi dia melihat alam, tetapi dia tak kata bukit, dia nampak itu ilmu Allah sebelum alam tadi. Sebelum melihat alam, dia sudah hidup hatinya, dia melihat itu ilmu Allah. Saya sudah contohkan kemarin, ini mic. Ada orang pertama kata ini mic, ini mikrofon, tapi ada orang yang kedua kata ini ilmu Allah. Maknanya dia kata ini ilmu Allah. Jadi dia sudah melihat akan sifat Allah. Tadi melihat makhluk Allah, ni melihat akan sifat Allah, sehingga melihat ke arah hakikat ilmu sebelum wujudnya alam ini. Adanya hakikat ilmu sebelum alam ini, dengan fikir dan dengan perasaan hati, yang mana perasaan hati terjunam di dalam batin orang itu. Maka tahulah mereka dengan tahqiq sesungguhnya, maka mengatakan bahawa alam ini wujud, dengan adanya Allah yang Maha mengetahui. Maka ini dipanggil mustahid, memandang alam dengan ilmu Allah Ta'ala terlebih dahulu baru alam. Yang tadi melihat alam, adanya Allah yang mencipta alam, kemudian mengingati di dalam hatinya dengan ilmu, dengan melihat dengan sifat Allah yang bersifat ilmu, lalu melihat kepada alam. Yang ketiga, mereka yang tidak melihat alam ini dan tidak mengetahui langsung tentang ciptaan. Ini yang ketiga. Yang ketiga, orang yang sudah fana kepada ciptaan alam. Macam mana lah? Sebab dia ini tengok gunung ganang, tapi lidah dia tak ada sebut gunung pun. Lidah dia sebut Allah je. Maka sudah tidak melihat kepada alam. Sudah tidak melihat kepada alam. Maknanya mereka tidak melihat alam ini dan tidak mengetahui langsung tentang ciptaannya. Tetapi mereka mengambil dalih alam ini dengan penciptanya sendiri, yakni melihat alam itu dengan Allah. Allah yang memberitahu dia. Jadi orang ini dia lebih kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mengatakan bahawa tiga orang. Orang pertama dia kata, oh ini alam ini dicipta oleh Allah. Orang yang kedua mengatakan ini ilmu Allah. Ini ilmu Allah lah yang mencipta alam. Orang yang ketiga, Yang ketiga melihat, oh itu Allah. Itu zat Allah Ta'ala yang mengatasi ataupun yang memiliki semuanya sekali. Sehingga terfana dia kepada ciptaan tadi. Yang keempat, mereka yang fana dan lenyap daripada pandangan. Tak ada pandangan terus, hati terus hidup dengan Allah. Hati terus hidup dengan Allah, maka lenyap daripada segala pandangan dan apa jua pengkhabaran, dan sedang fana tersebut dalam keadaan pandangan yang terhujam dengan perasaan batin yang halus dalam. Ini yang keempat adalah orang yang sudah tidak lagi melihat kepada alam, hanya sudah tidak lagi memandang, sudah tidak ada pandangan. Jadi tiga ada pandangan. Yang pertama memandang alam, ingat Allah. Yang kedua memandang sifat Allah, berilmu, ingat kepada Allah. Yang ketiga memandang kepada zat Allah Ta'ala. Yang keempat tidak ada lagi pandangan, hati hidup pada Allah. Antum pernah dengar tak ada satu orang yang bernama Halas? Kata tuan guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah, masa belajar hikam dengan beliau, saya ingat lagi dia kata, dia bagi contoh je, katanya Tuan Guru Haji Abdullah, Halas ini ia sudah lenyap dah makhluk. Dia sudah lenyap dah makhluk. Maknanya macam kita yang lalai, hati kita lenyap Allah tu terhijab kita. Nampak alam.
Itulah kita kena mujahadah, bersihkan hati. Tetapi halas ini dia sudah lenyap. Alam itu lenyap, Allah je ada. Kata Tuan Guru Haji Abdullah kata apa? Tuan Guru Haji Abdullah kata halas itu, kalau kamu tunjuk kambing, dia tak kata kambing, dia kata Allah. Dia kata Allah Ta'ala. Kata Tuan Guru Haji Abdullah kata halas itu dia sudah fana makhluk, hanya nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak beritahu apa? Itulah keadaan orang yang bertafakur kepada Allah. Tapi yang keempat, label keempat tak lepas kita. Itu bukan label kita lah maknanya. Baca boleh dalam kitab, tapi atas orang-orang sahaja yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok. Maka dia kata yang awal itu mengambil dalil daripada alam. Yang pertama mengambil dalil daripada alam, hingga dilihatnya bahawa tiada alam itu melainkan yang mempunyai alam. Iaitu yang pertama dia melihat kepada alam. Kita balik semula, dia melihat kepada alam, dia mengetahui alam itu ada Allah. Dia melihat bukit, dia mengetahui Allah mencipta bukit. Jadi bukit dulu baru Allah. Itu yang pertama. Maka hatinya sampai kepada pencipta. Dia tengok bukit, dia pandangan dia bukit, baru datang Allah Ta'ala. Maka ini yang pertama. Yang kedua, menilai ia kepada hakikat ilmu. Yang kedua, melihat ilmu. Dengan ilmu Allah, dengan sifat ilmu Allah, Allah mencipta alam. Maka dia melihat kepada hakikat ilmu wujud yang kaum pada alam tadi. Sebelum wujudnya, sebelum dia nak tengok alam, dia dah wujud dah sifat Allah Ta'ala tadi, dengan fikir dan dengan nazar, dengan dia memikir dan juga dia memandang. Fikir di situ ilmu. Dengan ilmu dia melihat, dalam hatinya sudah tahu. Maka dia melihat alam itu. Sebelum dia melihat bukit, dia sudah datang dalam hati itu ilmu Allah yang mencipta bukit. Itu nombor dua. Tinggi sikit maknanya. Dan diketahuinya, maka diketahuinya dan ditahqiqkannya bahawasanya sebelum wujudnya kepada yang menjadikan wujud. Sebelum adanya bukit, adanya Allah dulu. Maknanya sebelum ada bukit, adanya Allah Ta'ala yang menciptakan bukit tadi. Hingga dilihatnya bahawa tiada pada kaum itu melainkan yang mempunyai kaum. Hingga dilihat, maknanya tiada bukit itu kecuali ada Allah yang mencipta. Jadi sebelum dia melihat bukit, dia sudah hatinya sudah melihat kepada sifat Allah. Itu yang kedua. Ni tinggi sikit, orang yang sudah bertafakur tinggi begitu. Dan yang ketiga, tiada memandang ia kepada kaum, tiada memandang dia kepada alam, dan tiada diketahui ijadnya, dan tidak ada ketahui adanya alam tadi, tetapi mengambil dalil ia atas kaum, atas alam itu dengan mukawin, iaitu adanya Allah. Dan ini terkadang menunjukkan hak akan dia dengan dia atasnya. Maka dikatakan bahawa yang ketiga, dia tidak memandang kepada alam. Tidak memandang kepada alam, tidak memandang pada alam, bahkan tak tahu pun alam itu ada, tetapi dia mengetahui bahawa Allah lah yang menciptakan akan alam tadi. Ini kedalaman tentang hati seseorang tadi yang bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia memandang Allah, dia memandang kepada Allah Ta'ala semata-mata. Kemudian daripada Allah Ta'ala itulah maka dia memandang bahawa Allah menciptakan alam. Baik, tiga tadi supaya tidak pening, saya beritahu yang pertama. Yang pertama, dia tengok bukit, Allah mencipta bukit. Ini orang pertama. Antum kalau berzikir-zikir, setiap kali tengok alam, ingat Allah, itu baguslah. Duduk peringkat pertama dah. Peringkat kedua, hati sudah hidup dengan sifat ilmu Allah. Maka antum mengetahui bahawa Allah Ta'ala ini maha bijaksana, lalu tengok bukit, maka mengetahui dengan ilmu Allah, Allah mencipta bukit. Maka fana dia pada sifat Allah. Yang ketiga nak beritahu. Yang ketiga ini, dia melihat Allah dulu. Melihat kepada zat Allah. Melihat kepada zat Allah.
Bila melihat pada zat Allah, hati hidup pada Allah, maka ketika dia melihat bukit tadi, dia mengetahui, oh Allah lah yang berkuasa di atas segala-galanya. Maka pandangannya kepada Allah baru kepada alam. Yang keempat, tidak ada pandangan, hati hidup pada Allah. Tengok alam, tengok hati yang memandang Allah, sama je. Tengok alam pun nampak Allah. Begitu gambarannya. Ini yang paling yang tinggi, yang sudah fana dirinya, hanya dia bersama dengan Allah. Baik, minta maaf lah matan malam ini agak kedalaman sikit perbahasan dia. Moga-moga dapat dipahami insya-Allah. Dan yang keempat, fana lah ia daripada nazar dan khabar, maka tidak memandang dia pada pandangan dan juga pengkhabaran, maka adalah fana baginya itu keadaan nazar, kerana bahawasanya tak kala fana ia tiada, maka kekallah yang tiada didahulukan oleh tiada. Maka bila sudah tidak ada lagi pandangan yang lain, maka dia hanya memandang Allah yang kekal padanya Allah, yang lain binasa habis. Tak ada benda sekarang. Tak ada apa-apa pun maknanya. Sehingga dikatakan kisah Nabi Musa. Nabi Musa bekal datang satu orang, dia kata ya Musa, tolong doakan aku supaya Allah Ta'ala campakkan rasa sebahagian daripada rasa cintanya aku kepada Allah. Kata Nabi Musa, kalau kamu dapat cinta ini, maknanya kamu tidak akan mampu menanggungnya. Minta maaf lah, malam ni perbahasan dia tinggi sikit, tapi agak faham lah. Dia kata, katanya kalau Allah beri kepadamu sikit saja Allah beri kepadamu rasa cinta kepada Allah, kamu tak akan mampu tahan. Makna tak akan mampu tahan. Lalulah dikatakan bahawa satu hari Nabi Musa alaihissalam cari orang tadi tak jumpa. Lalu Nabi Musa tanya, mana seorang pemuda itu? Setelah dia minta pada Nabi Musa doa, ya Allah, kau berilah sedikit rasa cintamu pada dia. Dia benar-benar cinta pada kamu. Lalu setelah itu Nabi Musa tinggalkan dia. Bila Nabi Musa balik, Nabi Musa tanya orang. Tak tahu orang gimana, tak ada. Orang tak tahu. Orang kata ada satu orang duduk dalam atas bukit dalam hutan tu. Lepas tu ada atas bukit seorang tu. Kokok tu yang kamu cari. Nabi Musa pergi merentasi hutan, naik atas bukit, jumpa orang tadi. Apa yang berlaku? Orang tadi sebut nama Allah je. Kata Nabi Musa, wahai si pemuda, dia tak cakap, wahai anak muda, ini Musa alaihissalam datang pada kamu. Dia tak layan, dia sebut nama Allah je. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Musa alaihissalam, orang ini aku sudah beri sedikit secebis apa dia inginkan, rasa kecintaan kepada aku. Kalau engkau gergaji pada tubuh dia terbelah dua pun dia tak sedar. Maknanya kerana apa? Kerana dirinya sudah lebur bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi pada orang-orang yang tertentu. Baik. Dan dikatakan yang pertama iaitu mujtahid mujahadah. Tengok bukit, nampak Allah. Orang yang sudah bersungguh-sungguh dalam mujahadah dia. Maknanya dia panggil mujtahid bersungguh-sungguh mujahadah, melawan hawa nafsu dan berjalan kepada Allah. Dan yang kedua, dia panggil mujtahid arif, yang mana dia ini sudah melihat kepada ilmu Allah. Dia panggil mujtahid arif. Dan yang ketiga, dia sudah memandang zat Allah. Itu dia panggil orang yang sahibul musyahadah. Orang yang memiliki penyaksian, pandangan pada Allah. Dan yang keempat, orang yang tak ada pandangan loh, hatinya 100% Allah Ta'ala, 100% Allah Ta'ala, dia panggil sahibul kasyaf wa tauhid, orang yang memiliki pembukaan dan juga ketauhidan kepada Allah. Kita nak bahagian kita mujtahid mujahadah pun tak apa. Tengok alam nampak Allah.
Maknanya itu dikatakan bahawa moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. InsyaAllah itulah perbahasan mengenai tafakur kepada Allah. Yang pertama tafakur alam, yang kedua tafakur nikmat, yang ketiga tafakur zat tafakur diri kita, yang keempat tafakur zat Allah. Macam mana tafakur zat Allah? Bukan tafakur zat Allah Ta'ala yang membawa binasa dah. Maksud tafakur zat Allah Ta'ala ini ialah sampai kamu memandang akan sifat Allah. Sifat Allah di sebalik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian saja yang dapat disampaikan malam ini. Moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Taala beri kepahaman. Minta maaf pengajian malam ini agak tinggi sedikit tapi menarik insya-Allah. Moga-moga Allah Taala beri kebaikan. Terima kasih semua yang bersama dengan Ustaz pada malam ini. Dapati malam ini ramai yang bersama dengan kita, dan Ustaz minta maaf. Ustaz bukan orang alim, bukan orang saleh. Ustaz orang yang banyak dosa, banyak lalai, dan kalau antum tidak dapat memahami, cuba bertanya dengan orang yang lebih alim, lebih soleh, agar dapat dipahami. InsyaAllah sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz doakan kepada antum semua supaya diselamatkan oleh Allah daripada wabak, diberi kebaikan, dipanjangkan umur, ditulis di kalangan hamba Allah yang soleh. Tidak Engkau wafatkan kami ya Allah kecuali dalam keadaan taubat nasuha. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan kepada para jemaah. Ingat, jangan lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling kurang 300 hari insya-Allah. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.